Tidak ada istilah Islam sekular. Tidak ada istilah Islam liberal. Tidak ada istilah Islam madani. Tidak ada istilah Islam hadari. Tidak ada istilah Islam PAS pun. Islam adalah Islam. Dan Islam tidak dimiliki oleh mana-mana individu. Islam tidak dimiliki oleh mana-mana kumpulan. Islam tidak dimiliki oleh mana-mana bangsa. Itu yang pertama yang kita kena jelas. Hanya kerana berserban, berjubah, kita kata belajar kat Timur Tengah, belum tentu Islam itu ada pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, Islam bukan hak milik PAS. Islam bukan hak milik Melayu. Islam bukan hak milik India ataupun China ataupun sesiapa saja. Islam adalah Islam. Islam tidak dimiliki oleh mana-mana individu di dalam negara kita, di dalam dunia ini. Tiada bangsa boleh memiliki Islam. Walaupun dia pakai serban ke, jubah ke, dia pakai taruh mana, dia pakai celak ke, dia pakai, dia junjung apa-apa berkaitan agama terhadap ke atas kepala dia. Kan? Islam bukan hak dia. Islam ni nak abang pegang kita adalah akidah kita ni terhadap Islam. Yang sebenar-benarnya Islam tu merangkumi keseluruhan. Segala-galanya ke apakah Islam tu. Kan? Islam ni, aku nak cakap dekat hampa kenyataan yang Hadi Awang cakap baru-baru ni. Oh, amat-amat mengecewakan. Dia buat macam perjuangan PAS, Islam tu yang PAS. Kan? Dia keluarkan kenyataan pada yang sangat-sangat keras. Yang dapat ni, orang-orang taksub terhadap Hadi ni, terus. Dia nanti, dia akan berfikiran, orang lain yang tak bersama dengan PAS itu bukan Islam. Cara kenyataan percakapan pemikiran Hadi Awang ni dia akan bagi keburukan balik kepada kita umat Islam. Islam ni dia dah Islam pula. Hadi ni dia dah bawa satu pemikiran pada aku lah, dia akan merosakkan. Dia akan mewujudkan perpecahan, dia akan mewujudkan kerugian di dalam agama Islam. Tambah-tambah salah satu dengan pembawaan cara Hadi ni, dia akan merosakkan agama Islam. Dia akan memusnahkan agama Islam. Wajah-wajah Islam ataupun cara-cara pemikiran Islam ke apa semua ni, dia akan dirosakkan oleh orang-orang yang macam Hadi ni. Apabila kenyataan demi kenyataan yang Hadi Awang duk keluarkan. Jadi aku nak bawa dengan hampa sama-sama, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi. Kita dengar penjelasan dia dan kita harap kita semua faham. Dan dengar bagi jelas, bagi faham. Jangan mudah terpedaya dengan kenyataan-kenyataan yang membangangkan orang ni. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Mon ni. Tuan, antara contention perkara yang dibahaskan oleh Perikatan Nasional, mereka mengatakan bahawa kerajaan perpaduan ini adalah kerajaan yang tidak sah. Satu. Ada yang mengatakan kerajaan ini adalah kerajaan yang tidak mengikut perlembagaan. Dua. Okay. Yang tu boleh tolak tepi. Tetapi timbul timbul pendedahan baru-baru ini, which is bukan benda yang baru pun. Yang di-Pertuan Agong menyatakan bahawa sebenarnya kalau ikutkan yang menolak untuk membentuk kerajaan perpaduan adalah Perikatan Nasional. Okay. Benda ini bukan baru. Yang di-Pertuan Agong akhirnya mendedahkan sendiri, bekas yang di-Pertuan Agong lah daripada Pahang, Sultan Abdullah mendedahkan bahawa yang menolak kerajaan perpaduan sebelum ini adalah dari Perikatan Nasional. Sebelum ini kita yang cakap kan. Sekarang ini Agong sendiri cakap. Kenapa bertolak? Kenapa tolak permohonan daripada Yang Pertuan Agong untuk membuat atau membentuk kerajaan itu, kerajaan perpaduan? So ini jawapan daripada Hadi. PAS tolak perpaduan dengan pihak nyata zalimnya. Okay. Abdul Hadi menegaskan partinya tetap beristiqamah bersama Islam yang berkuasa dan bukan sebaliknya dianggap sebagai Islam sekular yang tidak berkuasa. Kata Presiden PAS itu, Islam sekular tersebut dicatatkan oleh penjajah dengan meninggalkan petunjuk Allah. Seterusnya membawa akibat buruk yang dapat disaksikan sekarang. Mengulas mengenai aspek perpaduan yang kini menjadi perbincangan, Abdul Hadi berkata perkara itu dilihat penting sehingga menjadikan semua menguar-nguarkan perpaduan. Okey. Saya jawab tentang perkara ini. Hadi menyebut Islam yang berkuasa dan bukannya Islam sekular. Number one, Tuan Guru Haji Hadi.
Tidak ada istilah Islam sekular. Tidak ada istilah Islam liberal. Tidak ada istilah Islam madani. Tidak ada istilah Islam hadari. Tidak ada istilah Islam PAS pun. Islam adalah Islam dan Islam tidak dimiliki oleh mana-mana individu. Islam tidak dimiliki oleh mana-mana kumpulan. Islam tidak dimiliki oleh mana-mana bangsa sekalipun. Itu yang pertama yang kita kena jelas. Hanya kerana berserban, berjubah, kita kata belajar kat Timur Tengah, belum tentu Islam itu ada pada kita. Sebab Islam adalah sesuatu yang hidup di dalam perbuatan, di dalam percakapan, di dalam pemikiran, di dalam keimanan kita. Dan bukan tugas manusia mempersoalkan Islamnya orang lain atau tidak. Islam itu bukan negara. Islam itu bukannya daripada cara kita berpakaian. Islam itu bukan daripada cara kita memerintah. Islam itu bukan daripada cara kita bercakap. Islam itu kafah. Islam itu keseluruhannya. Islam itu syumul. Islam itu merangkumi segala-galanya. Nah, kalau kita faham konsep Islam syumul, maka kita akan faham di dalam Islam sekular tidak wujud. Di dalam Islam sekular tidak wujud. Jadi bila Hadi bercakap soal sekular, dia masih berpemikiran seperti Muhammad Kutub yang ekstrim tahun, saya tengok tahun bila lah, beliau hidup kan 40-an, 50-an je tu, 60-an mungkin, yang melihat bahawa negara kita adalah ada dikotomi Islam dan Jahiliah. Walhal bila kita faham Islam yang sebenar, itu bukan kaedah atau itu bukan pemikiran Islam yang sebenar. Saya kata sekali lagi, di dalam Islam istilah sekular itu tidak boleh hidup dan wujud. Kenapa? Istilah sekular ini adalah istilah yang diwujudkan semasa zaman Renaissance apabila melibatkan pihak gereja dan raja. Pada masa itu, gereja dan raja yang memerintah negara. Dan kita kena faham, di dalam Christianity, dia tidak ada undang-undang syariah sebagaimana yang ada dalam Islam. Dia ada undang-undang, tetapi apa orang kata, kematangan undang-undang ataupun kematangan jurisprudence atau fiqh di dalam jenayah ataupun di dalam undang-undang Kristian terlalu jauh berbanding dengan fiqh di dalam undang-undang Islam yang lebih, orang kata apa, yang dah dibahaskan ribuan tahun. Kenapa saya kata saya membahaskan tidak ada istilah Islam sekular? Kenapa saya kata demikian? Okey, tak tahu tuan-tuan, tuan-tuan dengan live saya memang berasap kepala. Saya bahaskan begini. Di dalam Islam, dia ada satu kaedah. Iaitu, selain daripada ibadah dan juga akidah, semua perkara adalah dibenarkan, adalah halal, adalah harus, melainkan ada nas menegah. Kaedah ini. Kaedah ini sebenarnya yang akan menafikan sekularisme. Kaedah ini yang akan menafikan sekularisme. Qardawi menulis dalam Fiqh Daulah, Islam, negara, so-called negara Islam, bukan negara teologi. Bukan negara yang diperintah oleh ustaz. Hanya kerana negara itu presidennya seorang ustaz, bukan bermaksud negara itu negara Islam. Negara ataupun pemerintah Islam yang sebenar adalah di mana negara itu faham bahawa mereka akan melaksanakan apa sahaja selagi mana tidak menyanggah Al-Quran dan Sunnah, mereka akan lakukan. Maka bila sekular datang, dia kata nak asingkan agama daripada pemerintahan. Bagaimana mereka nak mengasingkan agama daripada pemerintahan, sedangkan segala-gala perkara tentang pemerintahan yang tidak bercanggah dengan Islam, itu adalah agama. Jadi sekular akan gagal dekat situ. Kerana apa sahaja yang tidak menyanggah syarak, maka itu adalah agama. Contoh tuan-tuan, apakah hukum membuat perlembagaan? Apakah hukum buat perlembagaan? Saya tanya tuan-tuan, apakah hukum buat perlembagaan? Nabi tak pernah buat perlembagaan. Dia ada piagam Madinah, tapi itu bukan perlembagaan, itu perjanjian. Perlembagaan, constitution adalah satu perkara. Apa hukum? Adakah tidak ada di dalam undang-undang ataupun di dalam hukum yang qat'i perlembagaan Islam? Kalaupun ada, adakah perlembagaan dekat mana-mana negara termasuk PAS mengikut perlembagaan yang ada di dalam, dikatakan ada itu secara 100%?
Ataupun dia akan buat perlembagaan mengikut kesesuaian masa, zaman dan juga keadaan. Nah, kalau dia boleh ikut kesesuaian masa, keadaan dan zaman, di situ kita nampak keluasan Islam. Sebab itu sekular, dia takkan boleh nak ceraikan Islam. Kita berada di mana sekalipun, di negara mana sekalipun, sekular takkan boleh nak pisahkan kita daripada agama kita. Kerana agama kita mempunyai keluasan. Saya kata tadi, undang-undang Islam punyalah sikit yang qati'i. Tuhan, Al-Quran dan Sunnah boleh senaraikan. Benda yang haram punyalah sikit di dunia ini sampai Al-Quran dan Sunnah boleh senaraikan. Yang halal itu terlalu banyak. Tapi yang sikit itulah kita duk nak emphasize ni, kita duk nak tekan sangat. Sedangkan keluasan itu terlalu besar. Waktu itu bila saya kata sebenarnya daripada segi perlembagaan, bila orang PAS mempersoal perlembagaan kita perlembagaan kafir, saya tanya, kalau nak buat perlembagaan Islam tu macam mana? Sebab kalau kamu buat perlembagaan lain daripada perlembagaan sekarang, still itu perlembagaan kamu yang buat. Still dibuat oleh manusia. So apa bezanya di antara perlembagaan sekarang dengan perlembagaan yang kamu buat? It still adalah perlembagaan yang dibuat oleh manusia. Hanya kerana dibuat oleh orang kafir tidak menjadikan perlembagaan itu haram atau tertolak. Komputer ini, phone ini, apa orang kata, TikTok, WhatsApp, Twitter, semua ini, semua orang kafir punya. Adakah kita patut tolak semua ini? Sebab itu saya kata, bila kita ada orang semisal Hadi ini, kan, menjadi pemerintah, menjadi ketua kepada yang membawa suara Islam, dia telah membawa suara Islam yang salah. Bagi saya, suara Islam yang menyempit, yang jumud, yang tidak melihat kepada keluasan Islam. Sedangkan Rasulullah SAW, bila baginda menghantar sahabat untuk berdakwah di negara lain, baginda berkata, permudahkan, jangan menyusahkan. Permudahkan, jangan menyusahkan. Permudahkan, jangan menyusahkan. 3 kali baginda sebut. Saya tertarik dengan kata-kata Mufti Perlis yang dia kata, dalam hal ibadah, dalam hal akidah khusus, ibadah khusus akidah, Islam ni sangat strict. Kita ni sangat strict dalam hal akidah, dalam hal ibadah, sangat strict. Sampaikan menyelisih sikit pun kita tak nak kerana takut tergelincir. Tetapi selain daripada itu, sebenarnya Islam ni mempunyai keluasan. Keluasan yang sangat luas. Tapi kalau kita terlalu memberatkan, menyempitkan keluasan itu, akhirnya tuan-tuan baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni adalah surah bermaksud lembu. Kenapa lembu, tuan-tuan? Tuan-tuan baca, kenapa surah Al-Baqarah dinamakan surah lembu? Sebab orang Yahudi di dalam surah itu, Tuhan Allah SWT perintahkan mereka terlalu bertanya. Cari lembu bagaimana, rupa bagaimana, warna bagaimana, lidah macam mana, bentuk macam mana. Akhirnya benda tu menyusahkan dia. Padahal arahan awalnya mudah, cari lembu, sembelih. Tapi kenapa mereka beralasan-alasan? Ada 2 sebab. Pertama, mereka malas nak buat. So dia cari alasan. Yang kedua, kononnya mereka tertipu. Kononnya mereka nak supaya nampak, oh, aku lebih Islam. Jadi mereka menyempitkan Islam yang sebenarnya luas. So, bila dia kata Islam liberal, inilah Islam liberal. Tuan-tuan, tidak ada istilah Islam liberal. Liberal bukan agama pun. Dan Islam itu sendiri sangat luas sifat dia. Sangat luas sikapnya. Tetapi bila mereka menggunakan neraca mereka sendiri untuk nak menilai agama atas pemikiran mereka, termasuk kes Nick Allen, kan? Ini yang jadi dia. Sebab itu hashtag Pasik, tuan-tuan. Boleh tak? Hashtag Pasik. Akhirnya mereka yang tak sealiran, itulah kafir, itulah liberal, itulah zalim. Dia tuduh macam-macam kita. Kita ni lah zalim, kita ni lah pasik, kita ni lah liberal, kita lah itu, kita lah ini. Padahal sebenarnya mereka lah yang menyempitkan Islam itu sendiri. Hashtag Pasik, tuan-tuan. Hashtag Pasik. Come on. Hashtag Pasik. Boleh? Alright. Kong Hi Fa Chai kepada semua yang menyambut Tahun Baru Cina. Dan juga salam
Isra Mi'raj. Ini Isra Mi'raj yang dua kali lepas ke semalam. Terima kasih Kong Hifa Choi, kepada Fas Pasik pun Kong Hifa Choi. Sining Kuala. Semoga tahun ini adalah tahun yang baik untuk anda semua. Saya doakan juga kepada semua lah. Kan bila bertukar tahun, tak kisahlah tahun apa pun, hari apa pun, jadikanlah hari ini lebih baik daripada semalam. Dan jadikanlah esok lebih baik daripada hari ini. Kita ni adalah manusia. Manusia ni sentiasa alpa. Tapi manusia yang lebih baik adalah manusia yang sentiasa nak memperbaiki diri dia. Sekian daripada saya. Alhamdulillah geng, kita dah bersama dengan Iswadi. Aku harap kita semua faham dengan hujahan pembentangan Iswadi ni membalas hujah kepada Hadi Awang. Ni kita fikir logik lah. Islam ada pecah lagi ikut mazhab. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dengan Syafi'i. Jadi setiap mazhab ni pun ada perbezaan pendapat dia. Ada yang membenarkan perkara-perkara ni, ada yang tidak membenarkan di antara mazhab-mazhab ni. So, apabila, contoh macam pada akulah, ini fahaman aku, pendapat aku, apabila kita membezakan dengan yang Hanafi buat macam ni, sekular. Kalau hak yang Maliki macam membenarkan benda ni, sekular, liberal. Takkan macam tu, Wadi. Takkanlah pemikiran kita jadi macam tu. Sebab tu kita ada ulama-ulama, pemikiran dan juga perbezaan pendapat. Depa dah fikir dah. Kalaulah yang macam Hadi Awang kata, kita ni kita dah nak asingkan antara agama dengan pemerintahan. Masa bila orang dah nak asingkan? Aku nak tanya Hadi, kalau Islam, kita bawa Islam, kita tunggang Islam dan kita memerintah, kita tak hapuskan rasuah. Adakah itu baik? Adakah itu tidak sekular? Kita membenarkan rasuah. Kita biarkan rasuah berjalan. Adakah itu baik? Bagus untuk agama? Contoh, sebagai contoh. Kita bagi peluang judi. Daripada sebelum ni 22 kali. Kita turunkan kepada 8 kali. Supaya skop perjudian tu kurang. Tetapi bila orang yang kata dia ni memelihara Islam, menjaga Islam, memperjuangkan Islam, tiba-tiba dia menaikkan balik judi. Dia skop judi tu dia memperluaskan lagi skop judi tu. Jadi macam mana tu? Dia kata dia perjuangkan Islam. Dia ni hidup dan mati dia Islam. Perjuangan Allah lillahi ta'ala. Tapi bila dia dapat kuasa je, dia dapat kedudukan dia, macam dia dapat tempat, malah dia menyokong, meluluskan belanjawan untuk tahun-tahun itu dengan judi, cabutan judi 22 kali. Macam mana tu? Adakah itu sekular? Adakah itu tidak liberal, tidak sekular? Adakah itu budaya-budaya Yahudi? Malah hampa menyokong, meluluskan judi tu. Ini kita ambil lah sikit-sikit. Aku ambil lah daripada segi judi. Aku ambil lah daripada rasuah, mencuri, salah guna kuasa, pengubahan wang haram, membiarkan perkara-perkara hak tak elok ni kekal di dalam negara kita. Bezakan. Ni cuba berfikir, bandingkan. Apa yang diperkatakan zaman Perikatan Nasional untuk nak membasmi, untuk nak membina, untuk nak bangunkan negara, dan apa yang diperkatakan oleh kerajaan hari ini zaman Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dengar ucapan Anwar Ibrahim, apa yang dia sedang usahakan, apa yang sedang dia ikhtiar untuk nak membasmi perasuah, membasmi salah guna kuasa, membasmi pencuri penyuki, lepas tu mencari jerung-jerung yang pernah ambil salah guna kuasa, curi-curi duit ni. Menghapuskan judi online. Saifuddin Nasution naik menjadi Menteri Dalam Negeri. Untuk 3 bulan yang pertama, dia pada hapuskan 100 lebih laman web judi yang berkeliaran di dalam negara.
Dan untuk pengetahuan hampa, web-web judi yang dibuka, yang di-open laman web tu yang terbanyak di negeri mana? Yang diperintah oleh parti PAS. Dia bercakap, dia nak hentam orang tapi dia tak nampak batang hidung dia. Dia nak hentam orang, dia nak maki orang, dia nak balun kerajaan hari ni, tapi dia tak sedar diri dia. Zaman dia memerintah, dia buat apa? Katalah perjuangan Islam lah, itulah, inilah, nak buat tu, nak buat ni. Bila dapat kuasa, dapat tempat, tak buat. Tak buat. Malah tak bersuara langsung di dalam kabinet. Langsung tak bercakap untuk nak memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air. Diam, senyap, bisu. Kos sara hidup naik zaman dia. Dia kata, inilah apa semua, ini zaman sekarang, harga barang naik, kita ni duduk di akhir zaman. Kan? Memang sesuai, harga tu naik. Tu salahkan pengeluar-pengeluar. Sebab ngarut ditambah, salahkan orang, salahkan pengeluar pula. Dah pengeluar dapat modal yang tinggi, pengeluar pun dapat modal yang tinggi, takkanlah dia nak jual murah. Patutnya kerajaan kena fikirlah supaya pengeluar tu dapat modal yang rendah, supaya pengeluar tu jual dengan nilai yang murah. Fikir macam tu lah. Tapi bila dia kaitkan antara agama, kata orang, kan, hina orang, sekularkan orang, liberalkan orang, tapi dia tak sedar diri dia. Dia pun dia buat apa yang dia kata ke orang tu. Apa jenis manusia ni? Aku pun tak. Apa jenis orang hadiah awang ni? Aku tak faham. Kan? Hampa boleh tengok lah. Dia duk kata kawan tu sekular, kawan ni duk nak asingkan agama dengan pemerintahan apa semua. Adakah negara kita hari ni sedang pemerintahan hari ni, kerajaan hari ni, undang-undang hari ni bertentangan dengan agama Islam? Adakah undang-undang yang hang kata perlembagaan penjajah ni hari ni memberi ancaman kepada agama Islam? Adakah Islam tidak berkembang di bawah kerajaan hari ini? Adakah kita tak boleh azan? Adakah rakyat-rakyat umat-umat Islam ni tak boleh semayang? Ataupun masjid-masjid semua speaker-speaker dah ditutup, tak boleh azan? Hadiah awang? Macam mana tu hadiah awang? Dulu hang kata pemerintahan penjajah. Ingat, ini adalah undang-undang penjajah. UMNO kafir. Dah las yang hang kata penjajah tu, setiap kali hang menang pilihan raya, hang angkat sumpah mempertahankan perlembagaan penjajah. Hang lupa. Dan bila hang jadi duta khas bertaraf menteri makan gaji buta, hang angkat sumpah mempertahankan perlembagaan, mempertahankan dan juga menyimpan rahsia-rahsia negara. Semua hang buat. Tapi hipokrit ke tak hipokrit? Hang tak buat pun undang-undang Islam, angkat martabat Islam, buat perubahan apa semua. Tak buat pun. Hipokrit. Tak buat apa pun. Tu sekarang bila dia gagal tubuh kerajaan, gagal menguasai kerajaan, gagal jadi kerajaan, gagal jadi menteri, makan gaji buta, duk kata orang lain, sekular. Duk buat macam hang lah yang terpaling Islam. Hang lah yang terpaling membela Islam. Di Terengganu, di Kelantan. Kelantan 30 tahun. Apa hal judi bersepah? Apa hal penagih dadah bersepah? Apa hal anak luar nikah makin tahun makin banyak? Maksiat zina tahu mana? Berapa ramai orang-orang Kelantan mai duduk Kuala Lumpur, mai duduk Selangor, WhatsApp. Balik berlakon dekat dekat mak bapak, dialah terpaling alim, terpaling warak. Balik mai KL, hancur. Nak habis ramai macam tu. Berlakon. Aku pernah selalu, alhamdulillah, aku pesan kat anakku barulah 8 tahun ni. Selalu aku pesan, aku cakap jangan berlakon, jangan tipu, jangan berlakon. Sampai besar nanti kita ingatkan dia, jangan berlakon.
Jangan berlakon depan mak bapak. Jangan berlakon. Kita tanya dah semayang ke apa. Kalau kita nampak soal jawapan dia payah-payah sikit apa semua, itu kira dia tak buat lagi apa yang kita tanya tu. Dah semayang ke? Belum. Kan? Kalau doa, itu memang tak semayang lagi. Hampir semayang. Itu daripada segi semayang. Ni nanti bila dia dah besar, belakang kita, kita pun tak tahu. Kan? Kadang-kadang bila macam kita duduk dekat luar, semayang apa haram apa pun tak buat. Balik kampung, dialah terpaling warak 5 waktu. Terpaling jaga semayang di awal waktu. Sebab apa? Sebab berlakon depan mak bapak perlulah tunjuk baik. Perlulah tunjuk yang terbaik. Ramai. Jadi hipokrit ini, apabila kepala ketua kumpulan, ketua gabungan, ketua kepala semua ni berlakon hipokrit nombor 1, jangan ingatlah hak di bawah ni akan lagi baik pada dah, akan lagi teruk berlakon ni. Acik tengoklah, akan lagi teruk perangai depa ni. Amat-amat memalukan apa pembawaan yang dibawa oleh Hadi Awang. Aku cukup tak setujunya dengan cara Hadi Awang. Alhamdulillah, Allah gerakkan hatiku. Aku meninggalkan parti PAS dan aku tak mau dan aku tidak memerlukan parti PAS. Kerajaan hari ini dapat memperjuangkan agama Islam lebih hebat. Dapat membela penyawat-penyawat awam lebih hebat. Zaman hampa bagi dekat penyawat awam berapa? 500, 600. Anwar Ibrahim bagi 2,000. 2,000. Hampa bagi paling tinggi pun 600. Anwar Ibrahim naik 2023 dia bagi 1,000. 2024 dia bagi 2,000. Itu untuk pejabat awam tau. Kemungkinan tahun depan boleh naik lagi. Orang nak hang amanah tabligh fatwa dan cari orang-orang yang tak amanah ni, buang dia. Faham? Buang orang-orang yang tak beramanah. Sebab kita nak martabatkan rakyat, nak martabatkan negara, nak angkat martabat negara, martabat rakyat. Kalau setakat duk tunggang agama, martabat rakyat, martabat negara tetap jatuh, tak ada guna leh. Mesti kena angkat semua. Kita tunjuk ini ekonomi Islam. Ini ekonomi betul-betul menghapuskan rasuah, menghapuskan pencuri, menghapuskan salah guna kuasa, pecah amanah. Keadilan untuk rakyat. Kita kena tunjuk macam tu, wahai Hadi Awang. Bukan yang setakat duk tunggang agama, tunggang-tunggang lah. Tak ada apa pun. Tak ada perubahan di bawah Perikatan Nasional. Bila orang tanya pasal apa zaman PN lu tak buat hudud, tak buat tu, tak buat ni. Ada kerengga lah kacau kami. Dengan PKP lagi, ada kerengga. Itu alasan mangkang. Dia keluarkan kenyataan zaman dia jadi kerajaan. Siapa yang berusaha untuk menumbang kerajaan ibarat kera dengan tupai. Now sekarang dia sedang berusaha untuk tumbangkan kerajaan hari ini. Siapa yang tupai? Berpatah balik kena kat batang hidung Hadi Awang. So, hakikat Allah Maha Adil. Apa yang dia kata kena balik dekat dia. Sama ada dia nak bertaubat, dia nak sedar diri ataupun tak. Apa yang ku hujah aku, apa yang ku cakap ni, ada kalau walaupun dengar, dia kata aku hina ulama. Hina celah apa? Hina yang macam mana? Sebab dia ahli politik. Bila hang langkah masuk ke dalam dunia politik, demokrasi, hang boleh kritik orang. Hang tak boleh fitnah orang. Hang boleh kritik orang, orang boleh kritik hang. Itu hang kena ingat. Kenapa dan mengapa Hadi Awang duk kritik kerajaan? Kenapa? Sebab dia tahu ini demokrasi. Boleh kritik orang, boleh hentam orang. Tapi dia macam hang hentam berdasarkan fakta lah. Bukannya berdasarkan hipokrit hang. Hang cakap tapi bila hang kuasa hang tak buat pun. Itulah orang kata hipokrit. Cakap Islam. Hang nak buat undang-undang Islam, pemerintahan Islam ke apa, hang tak perlu menggunakan dana yang besar pun. Hang kata dulu apa? Hudud RU 355. Habis-habis pun duduk di dalam sidang parlimen, kos untuk hang pergi jumpa Yang di-Pertuan Agong, kos hamai sidang parlimen, itu je kos yang terbesar untuk nak gubal undang-undang. Hang dapat kuasa hang tak buat pun.
Kan? Pening ya puak-puak ni. Oh, hang tengok balik tu Anwar Ibrahim duk janji macam-macam. Kan? Sebelum dia jadi Perdana Menteri. Dia janji waktu tu berdasarkan kemampuan kerajaan. Bukannya berjanji untuk nak buat undang-undang hudud, nak buat tu, nak buat ni. No, tak ada perjanjian tu. Anwar Ibrahim cakap, kita sebagai orang Islam, kita perlu tunjuk pemerintahan Islam yang adil. Hapuskan rasuah, hapuskan salah guna kuasa, hapuskan ni, hak yang mana hak yang duk rasuah-rasuah ni. Itu bila kita berjaya hapuskan perasuah-perasuah ni, itulah wajah-wajah Islam. Kenapa wajah-wajah Islam tu ada di negara-negara Yahudi, negara-negara yang bukan Islam? Why? Cuba berfikir. Kenapa wajah-wajah Islam, kebersihan, pendamaian, keharmonian, tak ada rasuah ataupun persepsi rasuah dah rendah gila-gila. Rakyat dah senang. Patutnya negara-negara yang ada semua ni kena duduk dekat negara Islam, tapi sesama Islam berperang, sesama Islam bergaduh, sesama Islam berperang bermati-matian. Sedih kan? Kita dah tengok beberapa buah negara sesama Islam berperang, bergaduh. Kita pula kita nak ikut cara-cara tu. Jadi macam-macam aku dah nak cakap ni, tapi aku dah letih lah ni. Kita apalah, kita jumpa untuk video yang akan datang, insyaAllah. Janganlah hipokrit wahai adik awang, malu ke orang. Kita Islam, buktikan, tunjuk ini pemerintahan Islam, ini betul-betul. Kalau kami dapat, kami nak buat, kami nak angkat martabat negara, nak angkat martabat rakyat, nak angkat keadilan untuk rakyat. Bukannya dengan membenarkan rasuah, bukannya dengan membenarkan pencurian, penyakauan, mengkayakan anak-anak menantu, mengkaut kekayaan, bolot kekayaan negara. Bukan. Meluluskan projek tu, komisen sana, komisen sini, berbilion duit negara. Bukan dengan cara yang macam tu, membenarkan, mendiamkan diri, memunafikkan diri sendiri. Bukan cara macam tu, wahai hadiah awang. Cuba boleh tengok Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri. Apa segalanya, semua korek balik. Baik itu duit rakyat. Dia bolot kekayaan negara puluhan tahun sampai jadi billionaire. Billionaire. Bukan million, billionaire. Anak dia menjadi anak yang orang terkaya Malaysia. Tapi hampa membenarkan, malah hampa meraihkan kekayaan dia. Tapi sumber kekayaan tu tak tahu daripada mana. Sebab tu yang aku puji SPRM. SPRM hanya bagi arahan istihar harta hang tu yang sebenar-benarnya. Istihar harta tu dulu. Ya Alhamdulillah. Kita rasa lega, seronok, puas hati sebab kita nak tahu mana mai sumber kekayaan ni. Jadi terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.